So dalam chart gold korang boleh nampak hampir-hampir dalam beberapa dolar sahaja minggu lepas gold dah nak sampai ke paras 2000 yang kita dah bincangkan sebelum ni. Alright. Jadi kita nak bincangkan ke mana arah tuju gold selepas ni, adakah dia akan kekal atas 2000 ataupun mungkin dia buat something yang boleh membuatkan gold akan drop ke. Itu akan dibincangkan dalam video kali ini dengan lebih detail. Kita akan go through lebih detail dari segi teknikal dan juga fundamental supaya lebih ramai yang memahami keadaan pasaran gold menjelang minggu yang baru. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. So, ni adalah chart gold. Korang boleh nampak bukanlah pertama kali yang gold sampai ke paras 2000 dengan cepat. Okay, sebelum ni pun dia pernah sampai. Okay, di mana kalau kita tengok bermulanya daripada 6 Oktober dalam tempoh kurang 2 minggu. Okay, ataupun genaplah 2 minggu, gold dah sampai ke paras 1997. Lagi sikit je, lagi mungkin dalam $2 lebih untuk dia sampai ke paras 2000, dan benda ni telah terjadi daripada akibat geopolitik isu, okay, tekanan daripada perang yang sedang berlaku antara Gaza ataupun Palestin dan juga Israel, membuatkan kebimbangan dalam pasaran forex, okey, ataupun kita boleh panggil dia commodity, kan. Kita boleh nampak more demand kepada safe haven. Safe haven, I said safe haven adalah gold. So bukan kali pertama gold sampai ke kawasan sini dengan cepat. Sebelum ni kalau kita tengok pada awal, okey, pada awal tahun iaitu March, benda yang sama berlaku di mana kurang daripada 2 minggu, okey, dalam tempoh lebih kurang 12 ke 13 hari sahaja daripada paras 18-12 gold sampai ke paras 2000, okey. Ni adalah chart yang korang boleh nampak lah, dia sampai ke paras 2000 lebih kurang dalam tempoh masa 13 hari sahaja. Dia dah sampai ke paras 2009. Jadi sekarang ni macam mana? Kita boleh nampak 2 minggu agak banyak news berkaitan perang ni keluar dalam pasaran, memberi tekanan kepada safe haven, membuatkan gold sambung menaik. Tapi sampai bila dia nak menaik? Dan adakah dia akan terus menaik 2000 lebih, 2100, 2200 yang kita tak pernah tengok lagi harga gold sampai ke kawasan situ. Okey, dan paling tinggi pun gold pernah sampai adalah pada paras 2074. Itu adalah pada pre-pandemic lah. Masa pandemik kita boleh tengok dia naik sampai ke paras 2074, 75, dan itu adalah all time high untuk gold. So untuk gold nak sampai kat situ, kita boleh nampak lebih kurang dah tak jauh kita ada dalam 900 pips. Okay, which is dalam seminggu dia dah boleh sampai. Gold dalam seminggu dia dah boleh sampai paras itu. Tapi adakah benda ni akan kekal untuk gold nak menaik, ataupun seperti mana kalau kita tengok daripada chart dekat sini, sebelum ni kalau dia sampai ke dalam kawasan situ, okey, kita boleh nampak yang di kawasan sini kita boleh nampak, okey, tersembunyinya satu resisten yang strong, okey, resisten dekat paras 2070, 3 kali di reject. So adakah gold akan buat sesuatu yang lebih kurang mungkin some kind of retracement, okay, and then menaik sampai ke paras 2000, ataupun mungkin jugalah dia boleh buat satu fake out, mungkin tak sure berapa. Kita nak tengok macam mana keadaan perang kali ni lah, okay, yang akan membuatkan adakah gold akan sampai ke paras 2000 lebih, dan sejauh mana itu bergantung kepada perang yang sedang berlaku. Ya, of course, pada minggu yang baru ni, okay, minggu yang terakhir, which is mungkin minggu yang terakhir sebelum kita pergi ke bulan yang baru, alright, akan menjadi detik penentuan, okay, monthly closing macam mana untuk gold, macam mana perang yang berlaku di antara Israel dan juga Palestin, memberi tekanan lagi banyak kepada gold, ataupun mungkin perang tu dah market tak nak ambil kisah, membuatkan mungkin
kurang demand untuk gold. Mungkin gold boleh kekal lah atas 19 untuk tempoh yang lama. Tapi long term mungkin dia akan continue drop. Sebab apa? Sebab gold ni kan kita tak boleh nak selalu gold ni berada di paras yang tinggi. Okay, sebab kita tahu untuk nak menyimpan gold, okay, kita kena beli gold. Gold kalau harga mahal sangat pun orang tak nak beli. Tapi ada juga yang akan membeli kan. Cumanya, okay, dari segi market kita tahu segala apa yang naik ni pasti akan turun. Bukan sekarang, itu je. Kita tak tahu bila. Bila dia nak menurun tu, kita tak tahu bila. Okay, so yeah. Saya rasa dia masih ada balance lagi, masih ada saki baki lagi kalau kita tengok daripada daily ni. Sekarang ni dia berada dekat satu resistance daily which is memang cantik, okay, untuk dia nak buat satu retracement. Sebab kalau kita tengok daily pun close bawah kawasan situ. Alright, sebelum ni kita boleh nampak kat sini kita ada resistance, sini kita ada resistance, sini. So daily pada hari Jumaat tu pun kita boleh nampak iaitu pada bila ni, iaitu pada 20 Oktober, okay, baru lagi kita boleh nampak daily close bawah kawasan situ. Mungkin kita boleh dapat some kind of retracement which is a healthy retracement, mungkin sampai ke paras 1940 ni kita boleh dapat satu retracement, and then daripada kawasan situ mungkin gold nak menaik, okay, gold nak menaik, saki baki minyak dia sampai ke paras 2000. And then mungkin daripada situlah baru dia nak continue ke push down. So itulah yang saya nak tengok pada minggu yang baru, which is saya lebih more kepada ikut trend. So saya nasihatkan korang pun ikut trend juga. Saya nampak ramai yang cuba-cuba, okay, memaksa diri juga untuk sell gold dalam keadaan uptrend yang cantik macam ni. Korang kena fahamkan fundamental di sebalik pergerakan gold dekat sini, di mana gold ni naik bukan suka-suka dia nak naik sampai ke paras 2000 akibat daripada perang, okay, mencetus kebimbangan, okay, panik dalam market untuk demand safe haven. Okay, gold adalah aset yang paling safe haven, aset yang paling selamat bila berlaku ketidaktentuan dalam market. Jadi untuk minggu yang baru ni saya nak tengok, okay, dia buat 1-2 retracement, mungkin sehari retracement seperti mana dia buat dekat sini kan pada hari Senin minggu lepas. Okay, so mungkin kita boleh nampak daripada resistance sini dia buat satu retracement and then continue untuk push up mungkin sampai ke kawasan 2038, 2050. Lepas tu kita mungkin akan tengok news yang datang daripada Israel, Palestin mungkin dah berkurangan, membuatkan demand berkurang untuk nak buy gold. Jadi jerung-jerung yang ramai yang beli dekat bawah ni, okay, dia akan jual ke atas. Itu adalah nature of market, membuatkan gold jatuh kemudian. Itu kita kena faham lah. Cumanya untuk nak dapatkan senario yang macam tu, sebab ramai yang mungkin tak sabar tengah menunggu nak swing sell gold kan kita panggilkan. Sebab ya kita boleh nampak ni adalah satu resistance yang bakal boleh jadi satu resistance yang strong overall kat sini dekat kawasan 2000, 2070 kan. Kalau dapat swing setup kat sini which is memang cantik, sebab setiap kali harga sampai ke dalam kawasan 2000 yang saya mention tadi, 2070, kita boleh nampak setiap kali harga sampai ke dalam kawasan situ dia drop sangat-sangat jauh, which is okay, sebelum ni pun kita boleh dapat. Jadi adakah kita akan dapat benda yang sama? Adakah dia akan drop sampai 18? Boleh drop juga bawah 18, which is kalau ke macam mana nak cakap, macam isu-isu yang news fundamental ni kalau tak ada yang memain peranan untuk membuka peluang safe haven, boleh membuatkan gold jatuh lagi lah. Tapi ya, we need to see dari daily basis, weekly basis. Kita tak boleh nak cakap okay gold dah sampai 2000 dia akan drop sampai 16. Kita kena tengok dari segi fundamental juga. Okay, so last time kalau dia sampai ke kawasan 2070 kita boleh nampak dia dah drop lah hampir 3000 pips lebih dekat sini lepas pandemik. Lepas tu masa isu Russia Ukraine kita boleh nampak dia drop hampir selepas 4000 pips lebih, 4500. Lepas tu pada awal tahun iaitu kejatuhan bank-bank besar, kita boleh nampak dia drop hampir dalam 2000 pips lebih. So ya, benda ni kita always melihat market repeat balik apa yang dia buat. Okay, jadi mungkin kat sini pun kita akan ada satu setup swing yang cantik, satu sell yang cantik, tapi itu bergantung kepada
apa yang akan keluar, news-news yang akan keluar pada minggu yang baru. Especially untuk yang saya nak tumpukan kat sini adalah pasal news perang antara Gaza iaitu Palestin dan juga Israel. Kalau news tu makin pudar, makin tak menarik perhatian player-player market, especially untuk safe haven punya aset, mungkin kita boleh nampak lah gold jatuh. Bukan jatuh sampai ke 1,006, mungkin dia akan membuatkan demand yang berkurangan, membuatkan ramai yang cuba sell gold jerung-jerung besar supaya dia buat profit, take profit. So bila dia dah take profit, gold akan turun lah. Kan? So, itulah yang saya nak tengok pada minggu yang baru ni. Okay, saya akan tengok dari segi fundamental. Okay, korang boleh baca dekat mana-mana. Korang boleh baca dekat Forex Live. Korang boleh baca dekat Forex Factory. Okay, korang boleh baca dekat Finwiz. Ataupun kalau korang nak untuk bahasa Melayu, korang boleh baca dekat Intraday, which is saya pun baca juga. Okay, di mana dia ada media pasal news ni semua dalam bahasa Melayu. Korang kalau tak faham bahasa Inggeris, korang boleh baca. Okay, so bukan itu saja, kita kena tengok dari segi news yang akan ada menjelang minggu yang baru ni. Okay, pada hari Selasa kita akan ada PMI untuk USD. Okay, pada hari Rabu saya rasa tak ada news yang high impact. Hari Khamis, okay, kita akan ada advance GDP iaitu kadar KDNK untuk USD. So kita ada dua news yang penting sebelum kita pergi hari Jumaat, iaitu kita ada Core PCE Price Index dan juga Revive Consumer Sentiment. So kita akan ada couple of economy data untuk USD yang kita kena tengok secara teliti, di mana kalau news ni semua memberi positivity, data yang positif, kita boleh nampak USD akan kukuh dalam pasaran, membuatkan mungkin gold akan continue push ke bawah. Okay, so itu yang kita nak tengok lah. Alright, so dalam video ni saya just lebih kongsikan ke mana arah tujuan gold untuk minggu yang baru. Macam saya cakap, saya masih expectkan saki-baki lagi untuk pergerakan gold naik sampai 2,000 lebih. Okay, which is sebelum ni dia pernah kan. So saya expectkan saki-baki untuk gold naik sampai ke paras 2,000. Lepas tu kita kena tengok macam mana news provide outcome untuk gold. Kalau news tak banyak pasal perang, okay, news makin berkurangan, market kembali kepada normal, kita boleh tengok gold akan turun. Okay, dia akan turun mungkin sampai 19, 18, ataupun kalau dia pecah 18, mungkin dia akan continue ke 17 ataupun 16 lah. Ini dari segi long term lah kan. Okay, kita akan tengok macam mana overall. Kita kena habiskan minggu Oktober ni, which is last minggu. And then kita ada lagi 1 minggu untuk dalam 3 hari, tak silap saya 2 hari. Okay, untuk Oktober. Lepas tu baru kita akan pergi ke November. So let's see macam mana pergerakan market. So saya akan keep update dengan korang. Okay, so kalau ada sesuatu news yang penting, saya akan update dalam YouTube ni. So jangan lupa untuk subscribe, follow saya. Alright, so itu saja untuk video kali ini. Terima kasih yang layan sampai habis. Semoga segala perkongsian ni dapat memberi manfaat, dapat memberi macam idea untuk persediaan minggu yang baru, macam mana nak trade gold, macam mana nak tengok news apa semua. Alright, so just about my personal view untuk gold. So take care, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera.